Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dapat bersama-sama pada pagi ini menyambung pengajian kita dalam kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Karangan Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi wa Najdi rahimahullah ta'ala, Mujaddidul Qarni Thani Ashar lil Hijrah. Dan kita masuk kepada bab yang ke-41. Kata musannif rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, al-ayah. Bab berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, al-ayah. Di mana beliau rahimahullah membawakan bab yang ke-41 ini bermula daripada bab ini, dan bab-bab yang seterusnya akan membincangkan asyirkul lafzi, membincangkan syirik lafaz, yang mana ini adalah gejala syirik yang paling penting yang kita mesti fahami, mesti tahu hakikatnya, bentuk-bentuknya, kerana ia adalah antara syirik yang banyak terjebak dalamnya kalangan manusia yang beriman. Kita tak kata cerita orang kafir, tapi cerita orang beriman. Kerana dia adalah syirkun asghar kebanyakannya, tapi dia boleh bawa kepada syirik akbar. Nas'alullah al-afiyah. Maksud firman Allah ini, mereka mengenali nikmat Allah, kemudiannya mereka mengingkarinya. Yakni mereka mengenali nikmat Allah dengan makna mereka mengenalinya dengan hati, iqrar. Mereka yakin Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Tapi dalam masa yang sama mereka mengingkarinya dengan lisan, dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Jadi ayat ini Musannif rahimahullah akan bawakan kepada kita pada dalil yang pertama ini sejumlah tafsir daripada salaf untuk menjelaskan maksudnya. So kita baca teksnya. Qala Mujahidun ma ma'nahu huwa qawlu ar-rajuli hadha mali warithtuhu an abai. Wa qala 'Aun ibn 'Abdillah yaquluna laula fulanun lam yakun kadha. Wa qala Ibn Qutaybah yaquluna hadha bi syafa'ati alihatina. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. Musannif rahimahullah membawakan bagi bab ini adalah, kita boleh rumuskan ada dua dalil. Yang pertama daripada ayat Al-Quran dan keduanya hadis, yang mana hadis telah pun kita jumpa pada bab al-istisqa'u bil anwa' yang terdahulu. Maksud bab ini seperti yang kita sebutkan tadi, maksud bab ini, maksud terjemah ini adalah untuk menjelaskan bahawa menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala menafikan tauhid. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala menafikan tauhid. Bagaimana bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala akan datang sekejap lagi. Kita akan tengok contoh-contoh yang diberi oleh ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Dan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala, hukumnya terbahagi kepada dua kondisi. Dan hukumnya adalah, dia adalah syirik dari segi kita kata, kedudukannya dia adalah amalan syirik. Adapun dari segi jenis syiriknya, kita dapat bahagikan dia kepada dua. Yang pertama, nisbatuha ila ghairillahi bil lisani ma'a iqraril qalbi bi annaha min Allah. Wa hadha syirkun asghar. Yang pertama ialah menisbahkan nikmat kepada selain Allah dalam keadaan kita beriktikad dalam hati bahawa Allah lah yang memberi, Allah lah hakikatnya yang mencipta. Ini yang pertama. Dan hukumnya adalah syirkun asghar secara asas.
Akan datang nanti akan ada bentuk-bentuk perkataan yang tidak boleh dibawa kepada syirik asghar. Bahkan ucapan itu menunjukkan dia syirik akbar. Wal akhar, yang kedua ialah nisbatuha bil lisani ila ghairillahi ma'a i'tiqadil qalbi annaha minhu wa laysat min Allah wa hadha syirkun akbar. Yang kedua ialah bukan sekadar kita mengucapkannya di lisan, bahkan kita beriktikad bahawa memang makhluk yang kita sandarkan nikmat itu kepadanya, dialah yang benar-benar yang berkuasa, yang layak memberi rezeki ataupun nikmat tersebut kepada kita. Nas'alullah al-afiyah. Jadi bab ini adalah bab yang paling penting di antara semua bab juga. Semua bab penting, tapi ini di antara bab yang penting dari sudut apa? Dari sudut perkara ini banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Bukan saja pada zaman Musannif rahimahullah ta'ala, bahkan sampai ke zaman kita ini. Kerana bab ini menyatakan kepada kita bahawa yang wajib ialah kita menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang dibawa oleh musannif ini, dibawa oleh musannif rahimahullah ini, ialah daripada surah An-Nahl, menceritakan tentang perangai orang musyrikin. Menceritakan tentang perangai orang musyrikin yang mana mereka mengakui tauhid rububiyah, yakni mereka beriktikad bahawa Allah Ta'ala lah sahaja yang mencipta, yang mentadbir urusan alam ini. Namun dalam masa yang sama mereka beriktikad bahawasanya di sana ada makhluk-makhluk yang ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala, yang makhluk ini boleh menjadi sebab untuk mereka memperolehi nikmat, lalu mereka sandarkan nikmat tersebut kepada makhluk tersebut dan melupakan penyandarannya kepada Allah secara lisan, secara perkataan. Tayyib. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Dalil yang pertama adalah firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Dan akhir ayat Tuhan menyebutkan ialah wa aktsaruhumul kafirun. Wa aktsaruhumul kafirun. Dan kebanyakan mereka itu adalah orang yang kufur, yakni kufur nikmat. Jadi wajah dalalah pada bab ini ialah Allah Ta'ala mencela perangai orang kafir yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala, dan Allah menamakan mereka sebagai golongan kafirun. Kafirun yakni yang kufur kepada Allah. Seperti juga kita dah jumpa dalam yang datang dalam hadis nanti, Allah Ta'ala sebut asbaha ibadi mu'minun bi wa kafir. Jadi di sini menunjukkan bahawa perbuatan tersebut berlawanan dengan tauhid, berlawanan dengan tauhid. Kemudian musannif rahimahullah membawakan 3 perkataan mufassirin daripada salaf, daripada tabi'in dan para ulama as-salaf berkenaan dengan makna ayat ini. Yang pertama tafsir daripada Mujahid, dan tafsiran mereka ini adalah contoh yang mereka akan sebut ini adalah contoh bagaimana berlakunya yang dikatakan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ini kita nak tahu ni. Macam mana yang kata menyandarkan nikmat kepada selain Allah tu macam mana? Apa contoh perkataan yang dianggap syirik asghar, yang kalau kita sebut benda ini menjadikan kita musyrik asghar, musyrik kecil. Nas'alullah al-afiyah. Yang pertama ialah perkataan Mujahid, huwa qaulur rajul hadza mali warithuhu an abai. Yang pertama perkataan seseorang, kata Mujahid, maksud mengingkari nikmat daripada Allah ialah seseorang itu berkata, ini semua harta aku warisinya daripada nenek moyang aku. Apa makna maksud perkataan ni? Adakah tak boleh kita hamak dekat orang kata, ini adalah harta yang saya waris daripada mak bapak saya? Bukan. Maksud ayat ini ialah pengucapan, menyandarkan, menisbahkan sesuatu nikmat yang kita dapat pada maqam, pada keadaan, dalam keadaan kita hendak memuji atau hendak berbangga. Ini maksudnya. Jadi satu orang, contohlah businessman, ataupun dia ni orang kaya, ditemu ramah, diwawancara oleh
oleh pemberita ataupun dia dapat satu anugerah untuk memberi ucapan masalahnya, kan? Kemudian dia kata, ini semua adalah sebenarnya hasil warisan saya daripada nenek moyang saya. Ini maksud. Dalam keadaan dia tidak mengingati pada awalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya ucapan yang pertama dia kena keluar ialah bila dia dapat nikmat ialah alhamdulillah. Syukur Allah Taala yang beri nikmat ni kepada kita semua, kepada saya. Sepatutnya begitu. Dan saya juga mendoakan supaya Allah merahmati nenek moyang saya, datuk nenek saya, yang mereka juga ada, patutnya cakap macam tu, rendah diri. Ini tak, dia dengan bangganya, ini semua nenek moyang saya punya. Kan? Dia ada kebun luas. Orang pun kata dekat dia, oh Masya Allah, banyak kebun, tanah. Biasalah, ni semua nenek moyang saya. Kan? Tu maksud dia. Kan? Ini dia tidak menyandarkan. Dan ketika orang menyebut nikmat, ketika dia nak menyebut nikmat, dia nak mengenang nikmat yang Tuhan bagi kepada dia, dia sebaliknya lebih seronok nak sebut, nak puji nenek moyang. Okey, itu maksud dalam keadaan tersebut. Adapun kalau dalam situasi yang memang memerlukan dia menjelaskan hak, datang satu orang dakwa kata tanah tu dia punya, tanah kebun dia punya, masuk mahkamah. Hakim tanya, Encik, orang ni dakwa kata tanah ni dia punya, dia ada bagi saya bukti sekian. Apa Encik? Sebenarnya Tuan Hakim, ini semua kurnia Allah Ta'ala. Tak perlulah macam itu. Pada keadaan tersebut, cakaplah, tak Tuan Hakim ni, saya ada bukti ni, tanah ni datuk saya punya, saya waris lepas dia meninggal, ayah saya punya, lepas ayah saya meninggal turun dekat saya. Dalam kita nak mengisbatkan hak, kerana hak itu dicabar ataupun kita memerlu nak bagi tahu kepada orang tanah ni saya punya, tak ada masalah. Tak. Selagi mana dalam hati kita memang kita i'tiqad Allah Ta'ala yang bagilah. Adapun yang jadi isu ialah pada maqamul imtinan, pada maqam kita hendak menzahirkan kebanggaan dengan sesuatu nikmat. Ini yang dilarang dalam Islam, kita menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kenapa? Sebab itu akan melahirkan rasa sombong. Dia adalah permulaan, mukaddimah kepada rasa sombong, ada rasa bongkak, dan akhirnya membawa kepada sifat bakhil. Akhirnya dia tak mau bayar zakat, tak mau bagi sedekah. Pasal apa? Ni semua aku dapat detik peluh aku. Pasal apa nak kena bagi dekat orang? Dia akan datang, syaitan akan masuk melalui perkataan tersebut. Dan dia menafikan syukur. Dan yang lawan dengan syukur ialah kufur. Nikmat kita wajib bersyukur. Dan syukur ada 3 rukun. Yang pertama i'tiqad dengan hati, yang kedua mengucap dengan lisan, yang keempat beramal dengan anggota badan. Jadi di sini dia telah kurang satu rukun syukur, iaitu dah mengucap dengan lisan. Allah Ta'ala kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ceritakan nikmat Tuhanmu, yang ini disandarkan kepada Tuhanmu nikmat. Kan? Kena cakap nikmat dia datang daripada Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang kita diajak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, maksudnya Allah redha akan seorang hamba apabila dia makan atau minum, dia mengucapkan bismillah dan dia sudahi dengan alhamdulillah. Kan? Jadi Allah Ta'ala redha. Jadi maknanya kalau kita tak ucap alhamdulillah, Tuhan tak redha. Nasallallahu al-afiyah. Jadi syukur adalah wajib. Hukum syukur adalah wajib. Dan perbuatan orang ini yang mendabik dada kata harta dia semua ni adalah semata-mata daripada nenek moyangnya, dia waris. Dia telah tidak melakukan kesyukuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qala Aun bin Abdullah, Aun bin Abdullah pula memberikan
tafsirannya, yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Kalau tidak kerana orang itu, tentulah tak jadi begini. Ini juga yang kedua. Menyandarkan nikmat kepada sebab. Menyandarkan nikmat kepada sebab. Jadi kalau kita nak faham balik isu ni, kita ulang lagi sekali, kita kata menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala ada dua kondisi. Yang pertama ialah kita sebut tadi, dalam keadaan dia beriktikad dengan hatinya, nikmat ni memang Allah Ta'ala yang cipta, Allah yang bagi, tapi dia sebut dengan lisan sahaja. Disandarkan kepada selain Allah Ta'ala. Dan syarat benda yang dia nak sandar ini dengan lisan dia, mestilah benda tersebut ialah memang sebab yang zahir, sebab yang hakiki bagi dia dapat benda tersebut. Maka ini hukumnya syirik asghar. Ini hukumnya syirik asghar. Kalau benda tu memang sebab. Kalau benda tu bukan sebab, akan datang contoh yang ketiga. Ini jadi syirik akbar. Taib. So maknanya, dia kata, kalau tidaklah kerana orang ni mai tolong saya tadi, kan? Kalau tidaklah kerana duk ungkit benda tu lah, tak boleh. Adapun kita aksiden, orang mai tolong kita selamat, nak bagi keterangan dekat polis, masuk mahkamah, silakan, ceritalah kejadian yang sebenar. Tapi lepas tu bila duk kenang kejadian tersebut, dia kata, teringat masa tu, kalaulah tidak kerana dia tu lah mai berhenti tolong kita masa tu. Tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Itu jadi syirik asghar. Kan? Duk ungkit apa lagi? Puji Allah Ta'ala sudahlah. Adapun orang tersebut yang Tuhan jadikan dia sebagai sebab untuk membantu kita, terima kasih. Bagi apa yang patut, doakan dia. Jazakallahu khairan. Nabi kata kalau siapa ucap kepada saudaranya jazakallahu khairan, dia telah memberikan haknya. Selesai. Syarak tak bagi lebih-lebih. Kan? Duk kenang lebih-lebih tak boleh. Itu maksud. Kan? Dan akan datang lagi perbahasan tentang masalah kalau tidak kerana fulan-fulan ni pada bab yang akan datang. Tapi poinnya di sini adalah ini di antara bentuk penyandaran nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Kalau tak ada kerana malam tu loceng, seren berbunyi, kita punya penggerak alarm ni bunyi, tak tahulah pencuri tu masuk rumah dah. Kan? Dia duk cerita dekat orang sejarah kenangan masa silam, dia selamat daripada kena rompak rumah dia. Tak ada menzahirkan rasa syukur. Dia cerita pasal, kalaulah aku tak beli alarm tu masa tu, kalaulah aku tak pasang alarm tu, bagus syarikat tu, alarm dia bagus, sensitif. Na'udzubillah min zalik. Alarm tak alarm, kalau tidak kerana Allah Ta'ala yang jaga, tak ada pakainya semua tu. Kan? Jadi kalau polis tanya, encik macam mana malam tadi mencuri masuk, apa jadi? Macam ni encik, macam tu. Saya pasang alarm ni, bila dia masuk rumah saya, alarm ni bunyi. Dia lari. Contoh. Tak ada apalah cerita peristiwa. Tapi dalam kita mengenang, mensyukuri nikmat, kita hanya boleh ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun memang betul. Sebab punca pencuri itu kena tangkap atau lari atau tak boleh masuk rumah kita ialah kerana alarm tu bunyi. Itu tak nafi. Atau kerana anjing menyalak atau sebagainya, atau kerana ada orang yang terserempak nampak dan keluar dia, panggil dia lari, ataupun ada orang tolong telefon polis. Tak nafi benda tu. Tapi dan kita dalam hati kita memang kita yakin semua ni daripada Allah Ta'ala. Tetapi semata-mata kita duk sebut. Bila kita duk kenang nikmat tu, yang kita sebut ialah makhluk yang jadi sebab itu adalah satu kesalahan dari segi akidah. Taib. Wa qala Ibn Qutaybah, dan berkata Ibn Qutaybah, yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Mereka kata ini adalah dengan syafaat sembahan-sembahan kita. Ini perkataan orang musyrikin Mekah juga. Jadi mereka dapat satu nikmat, mereka kata ni sebab sembahan kita lah, berhala kita tolong minta kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah syirkun akbar. Pasal apa? Pasal ini melibat kerana dia bukan sebab zahir. Bukan sebab hakiki. Bukan sebab hakiki.
Kerana dia melibatkan uluhiyah, peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. So ini adalah syirkun akbar. So dia menyandarkan nikmat secara lisan kepada sebab yang disembah selain Allah Ta'ala. Yang mana tentulah dia bukan sebab yang hakiki, bukan sebab yang zahir pun. Dia adalah sebab yang kita kata ghaibi, maka itu adalah syirkun akbar. Na'udzubillah min dzalik. So kita ada 3 tafsiran daripada salaf, 3 contoh daripada salaf. Yang pertama perkataan seorang, hadza mali warithuhu an abai, ni harta aku, kula aku waris daripada nenek moyang aku. Yang ni kita kata ucapan sebegini adalah syirkun asghar. Yang kedua adalah laula fulanun lam yakun kaza, kalau tidak kerana orang itu tak jadilah begini, tak dapatlah begini, tak selamatlah kita. Ini juga adalah syirkun asghar, dan dia boleh jadi syirik akbar jikalau disandarkan kepada sebab yang tidak zahir. Seperti perkataan orang musyrikin, kalau tidak kerana wali sekian, kalau tidak kerana ruh sekian. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah syirkun akbar, dan itu termasuk dalam jenis yang ketiga. Kata Ibn Qutaybah, perkataan orang musyrikin, ini semua disebabkan dengan syafaat perantara sembahan-sembahan kami. Na'udzubillah min dzalik. So kalau dia sandarkan nikmat kepada sebab yang tidak zahir, sebab yang khafi selain Allah Ta'ala, yang melibatkan sembahan selain Allah, maka ini adalah syirkun akbar. Ini adalah syirik yang syirik besar. Adapun yang syirkun asghar ialah yang dia i'tiqad nikmat itu daripada Allah dan dia sandarkan kepada sebab yang memang sebab. Sebab yang memang sebab. Dengan tujuan memuji atau mengenang nikmat tersebut. Dengan tujuan untuk mengungkit nikmat, untuk mengenang-enang nikmat yang diberikan kepada dia oleh Allah Ta'ala. So ini adalah salah. Ini adalah salah. Kan? Dia sakit, kan, kena COVID-19. Alhamdulillah akhirnya sembuh. Lepas tu dia pun ceritalah kat adik-beradik dia semua, tu lah doktor-doktor ni lah, depa lah bagus lah. Misi tu bagus lah, depa lah tolong saya buat bagi macam ni. Kita kata, you masa nak keluar hospital, you dah cakap terima kasih kat doktor dah. Kan? You bayar cukai tu kerajaan guna, bayar gaji doktor tu, selesai lah. Apa yang duk kenang-kenang lagi? Sebut Alhamdulillah sudah lah. Kan? Bukan doktor tu yang bagi you nyawa. Kan? Yang bagi you nyawa adalah Allah Ta'ala. Doktor dia buat kerja dia buat apa yang dia mampu sebab. Tak ada beza antara doktor dengan api yang masak nasi. Dengan periuk elektrik yang masak nasi. Kan? Tak ada pula hang lepas nasi masak makan kenyang, terima kasihlah periuk nasi oi masak nasi. Tak ada pula. Kan? Ambil baguslah nasi ni, periuk nasi ni lah bagus sebab masak nasi kita. Tak ada pula orang cakap macam tu. Hakikatnya doktor yang selamatkan, yang doktor yang merawat engkau itu macam periuk nasi yang masak nasi saja. Kan? Dia sebab saja. Yang bagi itu datang daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang ciptakan doktor tersebut, Allah yang bagi dia ilmu, Allah yang bagi dia kudrat dan iradat dan kehendak untuk mengubat kamu. Kalau tidak, kerana Allah Ta'ala ciptakan dia macam itu, tak jadilah. So dalam kita hendak mengenang nikmat, kita hendak menyebut nikmat, kita kena patahkan dia balik kepada Al-Mun'im, kepada yang menganugerahkan nikmat yang asal, itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kita nak pesan kepada anak cucu-cucik kita tentang satu orang yang ada jasa kepada keluarga. Ni pakcik ni kawan ayah. Dia tolong ayah. Dulu masa ayah susah, dia tolong. Ni hampa kena buat baik dengan dia lah. Kalau ayah tak ada, esok pun hampa kena layan pakcik ni elok-elok. Pasal ni kawan baik ayah, dia tolong keluarga kita masa kita susah dulu. Tak ada masalah. Pasal kita nak ingatkan anak kita hak dia yang mesti mereka tunaikan selepas kita meninggal dunia.
Yang mana itulah jalan untuk mereka meneruskan bakti mereka kepada kita setelah kita meninggal dunia. Bila mak pak kita dah meninggal, maknanya kawan-kawan baik mereka yang kita kena bakti. Kan? Jadi kita nak ingatkan. Itu cerita lain. Yang jadi muskilah kita sebut di sini ialah maqamul imtinan. Cerita pasal duk mengenang nikmat, duk puji berlebih-lebihan, tak boleh. Melainkan kita telah mengucapkan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Taala bagi lagi peluang nyawa. Hari tu kena sakit ni ingatkan tak ada dah. Alhamdulillah, bersyukur Allah Taala bagi lagi peluang nyawa kepada saya. Alhamdulillah lah Allah Taala bagi doktor-doktor kita ni. Tak apa. Kan? Sebab kita puji Allah Taala, kita ingatkan nikmat tu datang daripada Allah. Kalimah alhamdulillah tu penting, wajib. Kan? Mesti ada. Dalam menyebut nikmat mesti ada alhamdulillah. Baik. Ada soalan? Kalau ada soalan tulis. Baik. Itu dalil yang pertama. Itulah ayat ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Dalil yang kedua yang dibawa oleh Mustani rahimahullah, dia kata waqala Abu al-Abbas rahimahullah. Abu al-Abbas di sini adalah Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah taala, bahawa beliau menyebutkan selepas hadis Zaid ibn Khalid yang telah lalu dalam bab istisqa bin Anwa' sebelum ini, di mana Nabi SAW salat subuh, kemudian malam tersebut malam ada hujan, dan Nabi kata, kamu tahu tak apa yang Tuhan kamu kata malam tadi? Sahabat kata, kami tak tahu ya Rasulullah. Tuhan kata, asbah ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Ada hamba-hambaku yang berpagi-pagi setelah hujan malam tadi, yang beriman denganku dan kafir dengan bintang. Dan ada pula yang beriman dengan bintang dan kafir dengan aku. Siapa yang kafir dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan bintang? Yang sebut, mutirna binau'i kadha wa kadha. Kita diturunkan hujan disebabkan bintang sekian-sekian. Yang kita telah bincang dahulu. Okay. Jadi kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. Ini banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala mencela orang yang menyandarkan nikmat-nikmatnya kepada selainnya dan mensyirikkan dia dengannya. Jadi banyak Allah Ta'ala mencela orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Yang ini lebih mengingati sebab. Sebab untuk kita guna, untuk kita pakai. Sebab ni Tuhan cipta. Bukan untuk kita jadikan sebab itu sebagai tempat menumpahkan segala kesyukuran dan terima kasih kita. Okay. Itu bukan caranya kita membalas jasa orang yang berjasa kepada kita. Sebab ialah untuk kita guna. Dia adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kita tidak mengingkari sebab. Dalam alam ini ada benda yang kita sebut sebagai cause and effect. Sebab dan musabab. Dan sebab dia tidak bersendirian dalam menjadikan sesuatu. Dia perlukan sebab-sebab yang lain untuk bersama-sama dengannya dan tidak boleh ada benda-benda yang menghalang. Dan semua itu adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua itu adalah kurniaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak ada sebab yang bersendirian memberi kesan dengan sendirinya dalam alam ini kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala sahaja yang kudratnya tidak memerlukan yang lain. Kudratnya ada ta'thir mutlak, kesan yang mutlak. Adapun kudrat makhluk, dia memerlukan bantuan kepada benda-benda yang lain berhimpun dan juga tidak boleh ada penghalang. Api ada kemampuan untuk membakar, tapi api sendiri, kalau dia saja tak ada apa benda nak bakar, dia tak boleh bakar juga. Kalau dia menyala sorang-sorang, dia tak terbakar. Tak. Kena ada benda, bahan yang dia boleh bakar, dan bahan yang dia nak bakar itu mestilah bahan yang boleh dibakar. Kalau benda itu kalih api dan sebagainya, tak boleh bakar juga. Kan? Makanan mengenyangkan, iyalah. Memang makan boleh bagi kenyang. Tapi, kalau orang tak makan, tengok saja makan,
tak kenyang juga. Kan? Lepas tu kena ada perut yang boleh proses. Kalau orang tu dah ada penyakit, tak boleh nak hadam makanan masalahnya, tak boleh kenyang. Makan muntah, tak kenyang. Makan lagi sakit. Kan? So dia mesti tidak ada yang ada kudrah mutlaqah, kudrat yang mutlak dalam alam ini yang memberi kesan kecuali kudrat Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan sebab. Bahkan dalam alam ni kita ada apa yang Allah telah tetapkan sebagai undang-undang qanunus sababiyah. Undang-undang cause and effect. Cause and effect. Yang mana kalau kita cuba nak buat sesuatu yang tidak mengikut undang-undang cause and effect ini, tidak akan jadi. Dan di atas undang-undang inilah kita membuat pelbagai kemajuan. Okey. Cuma kita tak boleh nak mengetahui hakikat semua cause and effect. Ada benda yang dalam pemerhatian kita yang kita boleh tahu detail macam mana dia jadi. Tapi ada benda yang di luar daripada lingkungan observation kita. Okay, masalahnya kita kata kita nampak satu kejadian aksiden, kemalangan. Orang yang tengok daripada luar, dia boleh cerita. Kereta tu main laju. Lepas tu dia terbabas. Kan? Lepas tu langgak pokok. Terpelanting. Kan? Itu yang kita nampak di luar. So, jadi, orang pun tulis sebab dia aksiden pasal dia bawa laju sekian-sekian. Tapi, kenapa dia buat laju? Adakah sebab dia pengsan dalam kereta ke, tertekan pedal minyak, atau brake dia putus, atau apa-apa benda lah yang lain-lain, yang banyak lagi sebab-sebab tersembunyi yang kita tak boleh tahu. Kan? Jadi kita kata dalam alam ini dia tidak ada certainty, tetapi dia ada causality. Dia ada sebab, cause and effect. Kan? Itu pasti ada. Tak ada mungkin benda tak bersebab. Mesti ada sebab. Tapi dari segi kita nak yakin yang kita observe, yang kita tengok ini, inilah semata-mata sebabnya, kita tak boleh nak yakin pasal kita tak macam Tuhan. Tuhan muhitun bi kulli syai'. Contoh sekarang ni, awan. Kan? Berlanggak, dengar bunyi guruh. Ini yang kita nampak. Jadi kita pun kata guruh berbunyi sebab awan berlanggak. Pasal apa? Kita tak pernah nampak melainkan bunyi guruh ni hanya akan jadi bila awan berlanggak, guruh berdentum, itu datang kilat. Okey. Datang dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata sebenarnya yang bunyi guruh ni adalah seorang malaikat yang mengarak awan. Jadi bila, macam mana pengembala kambing mengarak kambing dia. Jadi bila kambing tu jalan rapat sangat, langgak kawan dia, dia akan herdik supaya kambing tu, atau kambing tu nak menyimpang, dia herdik. So kita, yang ni kita tak nampak. Ini di luar daripada observation kita. So untuk kita to be certain, untuk kita pasti kata, no, there is no other causes than other what we had observed, ini adalah karut. Kan? Jadi sebab itulah sains dan agama tak boleh bercanggah hakikatnya, kerana sains ada sempadannya. Sains, nature science maksudnya. Kan? Kita tengok, itu yang kita nampak, yang kita observe dengan mata kita. Lepas tu kita buat kesimpulan. Kan? Tapi adakah itu hakikatnya? Wallahu a'lam. Datang dalil nas, wahyu bagi tahu macam ni. Ya. And then kita tahu sebab yang sebenar. Tapi dia ada sebab. Pasal apa bila awan tu berlanggak keluar bunyi guruh? Mesti ada sebab.
Dia tak ada sebab. Ini di antara orang banyak keliru di antara masalah certainty dengan causality. Yang dinafikan oleh quantum mechanics ialah certainty, kepastian. Sebelum orang fizik jumpa quantum mechanics, mereka beranggapan mereka dah tahu semua kejadian dalam dunia ini. Hakikatnya. Tapi bila ditemui quantum mechanics, mereka jadi tak yakin, tak pasti. So yang berlaku tidak ketidakpastian, bukannya ketidak ada sebab. Bukan tak ada sebab, sebab ada. Sebab pemboleh ubah ni banyak. Pemboleh ubah ni banyak. Kan? Kita tengoklah orang politik bercakap, orang ekonomi misalnya, dunia ekonomi. Ekonomi ni dia dipengaruhi oleh banyak pemboleh ubah yang tak terhingga. Sebab itulah tidak ada kerja di antara kerja yang paling mengarut di muka bumi ni ialah penganalisa ekonomi lah. Yang dia analisa apa yang telah berlaku, itu mungkin kita boleh pakai, tapi apa yang akan diramalkan seminit daripada sekarang, itu boleh dengar sajalah. Macam kita dengar Tok Romo ramal lah. Kan? Cuma kita tak nak kata dia macam Tok Romo. Cuma kita nak kata dari segi kita nak yakin hak dia cakap tu. Pasal dia tak kawal kejadian alam. Kan? Sebab ekonomi ni dipengaruhi oleh sekecil-kecil perkara. Kan? Cukuplah matinya seorang pemilik syarikat untuk menggemparkan satu ekonomi dunia. Kan? Jadi itu kita kata kita tidak ada certainty, tapi dia ada sebab. Pasal apa ekonomi jatuh, pasal apa ekonomi semua ada sebab. Tuhan tak buat macam tu saja, mesti ada sebab. Pasal apa harga barang naik, barang jatuh ada sebab. So kita boleh ceritalah, oh mengingat keadaan sekarang ni apa nama COVID-19 dah makin reda apa semua, insya-Allah kita jangka dalam insya-Allah tu kalau dia orang beriman lah, kalau dia tak beriman kan. Oh kita jangka bulan depan kita beli saham sekarang, bulan depan mesti untung dia kata. Bulan depan muflis. Nasallallahu al-afiyah. Kan? Dia tak tahu apa jadi bulan depan. Kan? Itu kita kata benda yang uncertainty, ketidakpastian, al-hatmiyah. Itu ada dalam alam ni, kita tak boleh nak make sure everything. Tapi ada certainty, ada benda yang kita boleh make sure sebab dia memang dalam observation kita, benda tu kecil saja. Kan? Tapi bukan semua benda, kita tak boleh kawal semua benda dalam alam. Yang kawal adalah Tuhan Azza wa Jalla. So tapi point yang nak bagi tahu ialah ahli sunnah wal jamaah beriktikad dalam alam ni ada sebab musabab yang Tuhan letakkan. Dan disebabkan kita ada sebab musabab inilah, kita boleh bezakan antara kejadian biasa dengan mukjizat para anbiya. Penyakit doktor rawat ubat boleh sembuh. Ada pun menghidupkan orang mati ni di luar daripada perubatan. Mati. Bila Nabi Isa AS hidupkan orang mati, kita tahu ini adalah mukjizat, miracle daripada Tuhan Azza wa Jalla. Okay. Pasal yang ni hanya kemampuan Tuhan saja yang boleh hidupkan yang mati. Jadi kita tahu bahawa yang dihidupkan orang mati baginya oleh Allah Ta'ala ini, dia adalah Nabi atau Rasul daripada Allah Ta'ala. Okay. Air dicincang takkan putus. Tiba-tiba Nabi Musa AS ketuk air dengan tongkat. Tiba-tiba laut terbelah. Macam mana? Cincang dengan pisau yang tajam pun tak putus. Ini boleh belah laut. Jadi kita tahu apa yang Nabi Musa AS buat ini di luar daripada apa yang kita faham daripada sebab dan musabab. Mana kita tahu bahawa yang buat mukjizat ini ialah Tuhan yang mengawal hukum sebab musabab. Dia sahaja yang boleh ubah kanun sebab musabab ini.
Manusia biasa tak boleh ubah. Jadi sebab itu ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan memang ada sebab musabab, tapi sebab musabab ini dalam kawalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab manusia dalam masalah ni dia ada dua golongan yang melampau dan golongan yang cuai. Golongan pertama yang beriktikad dalam alam ni memang ada sebab musabab dan tak boleh diubah macam mana pun. Dan bagi mereka, Tuhan lepas cipta alam, Tuhan dah tak campak lagi kejadian alam. Jadi bagi mereka, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan dah tak campak urusan kejadian alam. Nas'alullah al-afiyah. Ini juga salah. Golongan yang kedua, kata tak ada sebab musabab. Hakikatnya dalam alam tak ada sebab. Semua benda boleh berlaku. Semua benda possible. Dia tidak ada impossible. Dia kata salah. Ada benda yang memang impossible. You nak suruh satu perempuan mengandung tanpa benih lelaki. Atau you nak suruh lelaki mengandung. Tak mungkin. Tanpa rahim, tanpa apa. Tak mungkin. Sebab dia ada sebab. Kan? Yang boleh ubah sebab ini ialah Tuhan yang menetapkannya pada awal. Kita ada sunnah wal jamaah pertengahan. Kita kata alam ni ada sebab musabab. Tapi sebab musabab ini dalam kawalan Tuhan, dijalankan oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Dan Tuhan boleh ubah pada bila-bila masa yang dia kehendaki. Yang dinamakan sebagai mukjizat bagi para anbiya. Baik. So bila kita bercerita tentang bab ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, kita ada dua aspek di sini. Yang pertama ialah keyakinan kita bahawa sebab ada, itu ada. Kita tak menafikan. So syirik yang kita duk bincang ni bukan sebab kerana kita i'tiqad di sana ada sebab. Kena faham. Bukan. Tetapi dari sudut uluhiyah, dari sudut perhambaan, bukan dari sudut rububiyah. Dari sudut rububiyah, kita yakin Allah Ta'ala menciptakan alam ini dengan sebab musabab. Dia tetapkan. As long as kita beriktikad sebab musabab ini berlaku dengan izin Allah, ditakdirkan oleh Allah, selesai masalah. Tetapi yang kita nak bincang di sini dari sudut syukur. Maksudnya kita tak boleh double standard dalam menilai sebab. Nasi masak sebab ada beras, ada air yang cukup, ada api periuk yang boleh masak elok. Ini semua sebab. Pasal apa kita tak pernah pun nak berlebihan dalam memuji periuk masak nasi. Current yang mengalirkan haba kepada periuk nasi tadi. Ini semua sebab. So, macam mana sikap engkau terhadap periuk nasi dengan nasi tadi, macam tu juga sikap engkau dengan orang yang telah menyelamatkan nyawa engkau. Orang yang telah membantu engkau ketika susah. Jangan berlebih-lebihan. Dia hanyalah sebab. Yang utamanya, yang bagi nikmat ialah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala yang ciptakan sebab ini, bagi dia kudrah untuk membantu engkau, dia tak boleh buat apa juga. Okay. So syukur mestilah diarahkan at the first place ialah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah dulu apa pun. Lepas tu kau nak cerita macam mana benda tu jadi, ceritalah. Okay. Cuba cerita balik dulu masa hang accident dulu tu macam mana? Alhamdulillah. Itulah Allah Ta'ala selamatkan, bagi nyawa. Allah Ta'ala hantar mai. Satu orang ni dia berhenti. Tolong aku. Kan? Macam tu cerita kita. Janganlah sampai, aku tak boleh ingat cerita tu. Bagus Mamat tu, dia berhenti, sanggup tolong aku. Dialah is the best. Dialah yang sekian-sekian. Dialah segala-galanya. Na'udzubillah min zalik. Dan kita dah angkat sebab itu lebih daripada hadnya. Daripada yang sepatutnya. Okay. Nabi SAW adalah sebab untuk kita dapat hidayah. Betul? Betul? Tapi kita kena ingat, pengurnia sebab ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Tengok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bila turun surah An-Nur membebaskan dia daripada tuduhan zina. Mak dia kata, pergi ucap terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku tidak akan puji melainkan Allah. Kerana dialah yang telah membebaskan aku tuduhan ni. Nabi senyum. Pasal apa? Nabi tahu didikan dia pada Aisyah berjaya. Kan? Berjaya lah Nabi didik Aisyah untuk tauhid. Untuk memandang kepada Al-Mun'im. Pengurnia sebab. Pengurnia nikmat yang asal. Kan? Pengurnia nikmat yang asal. Yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW kita berselawat kepada dia. Kita buat apa yang Tuhan fardukan kepada kita daripada hak-haknya, ini wajib. Tetapi jangan sampai ke tahap kita menyembah. Na'udzubillah min zalik. Mengucapkan puji-pujian yang tak sepatutnya kepada Nabi SAW. Mengangkat dia sampai orang Nasrani mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Na'udzubillah min zalik. So ini benda yang itu maksud poin yang kita nak cakap di sini. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, kata musannif, qala ba'd salaf, berkata sebahagian salaf, antara bentuk syirik lafaz ini ialah apa lagi? Contoh dia bawa mai, huwa ka qaulihim kanatir rihu tayyibah. Adalah angin elok, cuaca elok. Wal mallahu hadhiqan, dan juru kemudi juga bijak. Dia musafir naik kapal ayak, selamat sampai ke darat. Orang tanya macam mana? How is your journey? Oh, dia kata, the wind is very good. Angin baik. Angin tiup elok. Apa nama? Juru pandu tu pun very good. Pandai dia bawa kapal. Elok aja. Alhamdulillah tak ada. Ini yang salah. Ini yang kita kata syirkun asghar. Sepatutnya bila orang tanya macam mana perjalanan tadi? Alhamdulillah, Tuhan mudahkan semua. Tuhan bagi angin pun elok. Tuhan bagi pilot hari ni pun pandai. Bagus dia. Itulah. Sepatutnya begitu. Itu sepatutnya ayat orang mukmin. Alhamdulillah. Allah buat begini. Allah bagi kurniakan itu. Naik kapal terbang, turun-turun orang tanya macam mana perjalanan kapal terbang hari ni? Oh, hari ni okey. Pilot tu terror. Landing tak rasa, dia kata. Apa ni? Kan? Padahal Tuhan yang sediakan kepada dia segala kurniaan dan nikmat yang membolehkan dia tak ada apa pun. Kan? Jadi sepatutnya dia kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan jalan kami. Alhamdulillah, syukur. Allah Ta'ala bagi pilot bagus hari ni, angin cuaca pun elok, tak ada delay. Alhamdulillah. Sepatutnya begitu cara orang mukmin cakap. Okay. So cara cakap yang pertama tadi, hukumnya bukan ringan. Hukumnya syirkun asghar. Na'udzubillah min zalik. Sebab kita kata benda ni, ramai orang terlepas pandang. Terlepas pandang. Jadi ini adalah di antara bentuk-bentuk yang dikatakan idhafatun ni'am ila ghairil mun'im azza wa jalla, menyandarkan nikmat kepada selain pemberi nikmat. Ini bila kita dapat satu nikmat, kita terlepas daripada satu bencana atau kita dapat satu kebaikan, yang wajib ialah kita menzahirkan kesyukuran dan tidak menyandarkannya kepada sebab. Walaupun ianya memang sebab dan ia adalah sebab yang hakiki, tetapi menzahirkan kesyukuran yang wajib, dan sebab ketika itu perlulah dilupakan kerana dia hanyalah sebab, tidak lebih daripada itu. Okay. Kerana kalau kita berlebihan dalam mengingati sebab, terlalu memandang sebab, kalau kita berlebihan dan terlalu memandang sebab, dia akan bawa kepada syirik yang lebih besar. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah terlalu memandang kepada sebab, terlalu
mengangkat kedudukan sebab yang menyebabkan kita dapat satu nikmat ataupun satu kurnia ataupun terlepas daripada satu bencana, ini akan membawa kepada kita bersikap berlebih-lebihan kepada makhluk sehingga kita melupakan Allah Azza wa Jalla. Maka dilarang. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail al-ula tafsir ma'rifati an-ni'mah wa inkariha. Yang pertama ialah tafsir mengenal nikmat dan ingkarnya. Ini mengenal dalam hati dia mengakui nikmat datang daripada Allah, tapi dengan lisan dia sandarkan kepada selain Allah. Al-thaniyatu ma'rifatu anna hadha jarin ala alsinatin kathirah. Yang kedua, kita mengenal bahawasanya perkara ini, ucapan seperti ini berjalan di banyak lidah orang, tapi orang tak perasan. Sedangkan dia syirkun asghar. Al-thalithatu tasmiyatu hadzal kalami inkaran lin-ni'mah. Yang ketiga, menamakan perkataan ini sebagai ingkar nikmat, kufur nikmat. Al-rabi'ah ijtima'u dhiddaini fil qalb. Berhimpunnya dua perkara yang berlawanan dalam hati. Dia tahu benda ni daripada Allah dalam hati dia, tapi dalam masa yang sama dia juga terlalu seronok dengan sebab sehingga lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada soalan? Kat Facebook ada soalan? Tidak. Baik, kita pergi kepada bab seterusnya sebab bab ada kaitan. Bab berkaitan je. Bab ke-42, qala al-musannif rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-Baqarah. Bab ke-42 adalah kesinambungan daripada bab yang ke-41 juga, masih lagi nak cerita berkenaan dengan bentuk-bentuk syirik lafaz. Bukan sahaja masalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, juga beberapa perkara lagi yang akan diperincikan pula selepas bab ini, setiap satunya. So dia lebih kurang sama, tapi musannif ulang dan tanwi' supaya benda itu supaya dia rasikh dalam ingatan kita, supaya kita ingat benda ni adalah dilarang sebab dia benda yang payah nak dijaga daripada kita terjebak di dalamnya. Okay. Jadi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu dalam keadaan kamu mengetahui. Ayat ini turun berkenaan dengan kita kata syirkun akbar. Itulah perbuatan orang musyrikin menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ulama salaf seperti kebiasaannya, mereka akan menggunakan juga ayat yang dalam syirik akbar untuk syirik asghar. Kerana hakikatnya syirik asghar berkongsi ciri-ciri dengan syirik akbar pada sudut dia menjadikan andad bagi Allah Ta'ala. Sebab ini, maksud terjemah adalah menjelaskan larangan menjadikan andad, menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah Ta'ala. Tetapi dari sudut apa? Dari sudut lafaz. Dari sudut lafaz. Dari sudut ucapan. Ini maksud bab. Ucapan-ucapan yang berbentuk memberikan konotasi, memberikan satu nada atau makna seolah-olahnya kita menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Yang ini yang maksud bab ini nak bincang. Kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah, al-andad huwa syirk akhfa min dabib an-namli ala safatin sauda fi dhulmati al-layl wa huwa an taqul wallahi wa hayatiki ya fulanah wa hayati wa taqula lawla kulaybatu hadha la atana al-lusus ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك وقال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان. Ini adalah masalah penerangan bentuk-bentuk perkataan, ucapan yang dilarang oleh syarak. Yang mana ucapan ini membawa unsur-unsur menyamakan Tuhan dengan makhluk ataupun menyamakan makhluk dengan Tuhan, unsur syirik. Dan hukumnya adalah syirkun asghar. Syirkun asghar. Kata Musannif rahimahullah, telah dibawakan ayat dalil yang pertama ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah, janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sekutu, tandingan, umpama, sedangkan kamu mengetahui bahawasanya segala kurnia nikmat itu datang daripada Allah. Jadi nada ayat ini sama macam ayat sebelum ni lah. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenali nikmat Allah datang daripada Allah, tapi mereka ingkar dengan lisan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam memberikan tafsiran ayat ini seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsir, al-andadu huwa syirk. Maksud andad ialah syirik, sekutu. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi zulmatil lail. Tengok. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan kepada kita sifat, nature kepada syirik. Nature syirik itu macam mana? Dia kata, akhfa min dabimin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail. Ia lebih tersembunyi daripada tapak kaki semut yang hitam di malam yang gelap, di atas batu yang hitam. Daripada lebih tersembunyi daripada tapak kaki semut yang berjalan di atas batu hitam. Min dabibin namli ala safatin sauda, atas batu yang hitam. Fi zulmatil lail, fi lailatin zulma, pada malam yang gelap gelamat. Gelap gelita. Kan? Orang utara apa yang gelap gelamat. Wa huwa an taqul, dan termasuklah syirik ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Macam mana kata syirik ni begitu halus tersembunyi? Ialah perkataan engkau, wallahi wa hayatiki ya fulana, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulana. Kerana orang Arab dia terbiasa dalam ucapan, uslub gaya bercakap orang Arab ialah dia panggil uslub taukid. Cara bercakap untuk menegaskan. Kan? Kita panggil khabar taukidi, pemberitahuan dalam bentuk menegaskan. Dan di antara uslub menegaskan di sisi orang Arab dengan bersumpah. Jadi orang Arab memang cara bercakap dia banyak bentuk sumpah. Kerana sumpah ni untuk menegaskan sesuatu. Jadi banyaklah benda yang mereka guna sebagai sumpah. Bersumpah dengan hidup, dengan hayat. Bersumpah dengan ibu bapa, nenek moyang. So Ibnu Abbas kata di antara bentuk syirik ialah kau ucapkan demi Allah dan demi hidup kamu wahai fulanah. Wa hayati, dan demi hidupku. Bersumpah demi hidup. Bersumpah dengan kehidupan, dengan umur. Wa taqulu laula kulaybatu hadha la atana al-lusus. Dan kau kata kalau tidaklah kerana anak anjing ini yang jaga rumah, tentulah pencuri dah masuk malam tadi. Walaula al-battu fi ad-dari la atal lusus. Kalau tidak kerana iti angsa duk sodok ni, tentulah pencuri dah masuk rumah. Pencuri nak masuk rumah, dia bela iti angsa tu sodok pencuri tu lari. Kan? Wa qaulur rajuli li sahibihi ma syaa Allah wa syi'ta. Dan perkataan seseorang kepada kawannya,
apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Dan apa yang kamu kehendaki. Pada kalimah dan di sini. Dan ni bubuh garis di bawah dia. Atau di atas dia. Atau bulatkan apa saja. Pada dan di sini. Masya Allah wa masya Allahu wa syi'ta. Ini diperancang. Kawan dia kata, jom. Aku rasa hari ni kita rehat dulu lah. Kita tak payah buat lagi kerja. Contohlah. Kan? Dia pun okey lah. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki kita ikut. Dan apa yang kau kehendaki, dan ini bahaya. Kata kalimah dan itu. Wa qaulur rajul laulallahi wa fulan. Dan perkataan seseorang, kalau tidak kerana Allah dan tidak kerana si fulan ini tolong kita, atau bantu kita, atau apa saja, tentulah akan jadi sekian-sekian. La taj'al fiha fulanan. Jangan kau bubuh fulan-fulan ni semua. Orang ni jangan sebut. Sebut Allah Ta'ala saja. Hadza kulluhu bihi syirkun. Semua ucapan ini sebegini rupa, dengannya adalah syirik. Dengannya maksudnya, dia adalah syirik asghar. Sebab orang yang mengucapkan benda ini, kita dah sebut tadi, dia dalam hati i'tiqad daripada Allah. Yang kedua, dia sandarkan benda ini kepada sebab yang zahir. Memang sebab pun. Dan betul pun. Perkataan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan apa yang kamu kehendaki, betul lah Allah ada kehendak dan makhluk ada kehendak. Kita tak nafikan kehendak makhluk, tetapi yang jadi masalah ialah kehendak makhluk mengikut kehendak Allah, bukan setara. Once you use this word and, dan, wa, dia memberi gambaran sama. Kehendak Allah dan kehendak orang ni jalan seiring. Sedangkan sepatutnya kita kena kata thumma, kemudian. Kan? Baru betul. Kan? Tayyib. So ini adalah perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mentafsirkan ayat surah Baqarah dengan beberapa bentuk syirik lafzi, syirik lafaz. Sejumlah bentuk syirik lafaz. Macam mana? Dan hukumnya adalah syirkun asghar. Sebab dia kata hadza kulluhu bihi syirkun. Ni kita dah bincang awal dulu masa bab apa nama? Tangkai dulu kan kita dah bincang benda ni. Kan? Maksudnya dia adalah syirik dari sudut benda ni menjadikan orang beriman terjebak ke dalam syirik. Dia tak terkeluar daripada Islam. Tetapi ucapan itu berlawanan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ucapan ini berlawanan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Itu maksud. Dan semua ni nanti akan datang bab lepas-lepas ni, dia akan buat bab khusus. Kita akan datang nanti bab lepas ni, bab maja'a fil hilfi bighairillah, bab bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Bab Masya Allah wa syi'ta. Kan, lepas ni juga akan datang. Lepas itu mencela apa nama masak laula ni akan datang. Okey. Jadi kita akan baca bab 42 ni sebab dia ada perinciannya pada bab-bab yang akan datang. Dalil yang kedua dibawa oleh musannif adalah daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir atau syirik. Riwayat At-Tirmizi dan dihasankannya dan disahihkan oleh Hakim. Ini adalah hukum bersumpah dengan selain Allah Taala dan kita akan datang perinciannya pada babnya. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk aku bersumpah dengan Allah sebagai dalam secara dusta, untuk aku bersumpah dengan nama Allah. Dusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah benar. Bersumpah dengan nama Allah dusta ialah al-yaminul ghamus. Sumpah yang menjuruskan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Dosa besar. Tapi Ibnu Mas'ud kata nak dibandingkan dosa besar yang ini lebih baik daripada satu lagi dosa besar. Apa dia? Bersumpah betul tapi dengan selain nama Allah. Pasal apa? Yang tu syirik.
Walaupun dia syirik asghar, tapi dia syirik. So bila dia syirik, dosa syirik lebih besar daripada dosa besar yang lain. Nas'alullah al-afiyah. Daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menyebut masya-Allah wa sya'a fulan. Janganlah kamu kata apa yang Allah kehendaki dan apa yang si fulan kehendaki. Tetapi sebutlah masya-Allah thumma sya'a fulan. Kemudian, sebab kalimah thumma kemudian menunjukkan bahawa kehendak makhluk datang setelah kehendak Allah, bukan bersamaan, bukan beriringan, bukan setara. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan daripada Ibrahim An-Nakhai bahawasanya dia tidak suka untuk orang berkata a'udzu billahi wa bika, aku berlindung dengan Allah dan dengan kamu. Dan boleh dia katakan billahi thumma bika, dengan Allah kemudian dengan kamu. Dan dia berkata dikala tidak kerana Allah kemudian dikala tidak kerana si fulan. Dan jangan kamu kata kalau tidak kerana Allah dan kerana kamu. So ini jalan keluar. Mestilah sebut laulallahu thumma fulan. Kalaulah tidak kerana Allah memberikan bantuan, kemudian datang orang ini. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala merahmati dan mengasihani kami masa itu, kemudian datang si fulan ini, dihantar oleh Allah Ta'ala, digerakkan Allah Ta'ala. Itu cara yang betul kita nak menyebut. Bila kita nak cerita pasal sesuatu perkara yang berlaku, macam mana kita nak sebut sebab itu. Macam itu. Kan? Pasal Allah Ta'ala yang menggunakan sebab. Allah Ta'ala dulu, lepas tu baru makhluk. Okay. Allah Ta'ala dulu, baru makhluk. Kita kata sebut Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan perjalanan kami. Dia bagi cuaca yang elok. Dia rahmati kami. Kemudian, pilot ni pun bagus juga nampak dia pandai bawa kapal terbang tadi. Kemudian, kalimah kemudian dan. Ini saja. Pemisah antara syurga dengan neraka. Nas'alullah al-afiyah. Tauhid ni adalah ma'dinul latif. Yakhdishu fihi kullu syai'. Tauhid ni adalah perkara yang fragile. Semua benda boleh mencalarkan dia. Okay. طيب. فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. Yang pertama adalah tafsir apa maksud andad dalam ayat Baqarah. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في شرك الأكبر أنها تعم الأصغر. Para sahabat radhiyallahu anhum mentafsirkan ayat yang turun berkenaan syirik akbar meliputi padanya syirik asghar juga. Ayat yang turun berkenaan syirik akbar boleh dipakai untuk syirik asghar. Kita dah jumpa dua. Satu yang ni dan satu kita dah jumpa dalam bab tangkai dulu. Kenaan dengan Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia potong tangkai daripada satu orang pakai tangkai, dia kata wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Al-thalitha anna al-hilfa bi ghairi Allah syirk. Yang ketiga, bersumpah dengan selain Allah adalah syirik, syirik lafzi. Ar-rabi'ah, keempat, annahu idza halafa bi ghairi Allah sadiqan fa huwa akbaru min al-yamin al-ghamus. Bersumpah dengan selain Allah secara jujur dan benar lebih besar dosanya daripada yamin al-ghamus, sumpah dengan nama Allah tapi dusta. Pasal apa? Bersumpah dengan selain Allah syirkun. Bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, ini maksiat. Dosa besar yang biasa, yang tidak mencapai tahap syirik maksudnya. Al-khamisah al-farqu baina al-wawi wa thumma fil lafzi. Beza di antara dan waw ataf, waw yang bermaksud dan dengan thumma yang maksud kemudian. Bayangkan. Huruf dalam bahasa Arab dipanggil huruf. Huruf ma'ani. Huruf ataf. Waw dengan thumma. Waw dan thumma kemudian. Waw membawa makna bersamaan, beriringan, tidak ada mana dulu kemudian, mana-mana boleh. Thumma jelas dari segi dalalah dia adalah litarakhi, untuk kemudian. Nama pun kemudian kan. Jadi apa pun Allah dulu, makhluk kemudian. So ini adalah dua bab yang berkaitan, beriringan, dan perincian bab ini akan datang pada dua bab, dan bab-bab seterusnya juga kita akan jumpa masalah ini. So kita tangguhkan perbincangan perinciannya pada bab dan fasalnya yang datang. Cuma misalnya bawa bab yang ke-42 ni dia macam mukaddimah sebelum kita nak masuk kepada bab yang akan datang.
Dia nak bagi tahu bahawa syirik berlaku dengan lafaz. Syirik berlaku dengan lafaz, di mana ada lafaz-lafaz yang mungkin kita tak i'tiqad, tapi ucapan itu sendiri menunjukkan, membawa ihtimal, konotasi, nada, seolah-olah macam kita menyamakan Allah, kedudukan Allah dengan kedudukan makhluk. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Dah tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita tangguh balik kita sampai dekat ni dulu untuk hari ni, insya-Allah. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.